Pada umumnya, orang menyangka sumber kewangan dan kekayaan Anwar Ibrahim adalah dari Barat, tetapi tidak mengetahui bahawa dari sejak beliau memimpin ABIM lagi, Anwar telah dibiayai oleh hartawan-hartawan Wahabi Arab Saudi yang percaya kepada potensi masa depan Anwar. Selain dari itu, menurut penyelidikan kami, sumber kewangannya bertambah besar apabila beliau menjadi Menteri Kewangan yang mengalir dari Petronas dari hasil penjualan minyak kepada pihak tertentu dengan harga di bawah pasaran dengan bantuan rakan-rakannya yang berpengaruh dalam Petronas, di antaranya rakan sekolahnya di MCKK. Anda akan dapat menyaksikan dalam siri berikut bagaimana empayar kewangan Anwar ditubuhkan atas bantuan dan nasihat dari rakan-rakan di dunia kewangan luar negara. Aktiviti beliau nak melaksanakan satu gagasan besar dalam siasatan saya terhadap networking ini, maka saya diberitahu begitu. 28 Oktober 1999, negara telah digemparkan dengan pendedahan bekas penolong Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Murad Khalid, tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengawal 20 akaun induk yang diuruskan oleh kroni-kroninya di Bank Negara yang berupa aset, saham dan wang bernilai 3 bilion ringgit. Beliau telah menggunakan Bank Negara sebagai clearing house untuk dipindahkan wangnya keluar dan masuk negara dengan bantuan kawan-kawannya di bank itu. Anwar menggunakan wang dari akaun itu untuk memajukan cita-cita politiknya, membantu kawan-kawannya, kroni-kroni, anasir-anasir asing dan membayar hutang para penyokong-penyokongnya. Bila Anwar tersingkir, kroni-kroninya telah lari keluar negara dan beberapa orang lagi telah dihadapkan di mahkamah atas tuduhan melakukan kesalahan di bawah Undang-Undang Security. Antaranya ialah pengarah urusan KFC Holdings Malaysia Berhad dan bekas Setiausaha UMNO bahagian Permatang Pau, Datuk Isa Ismail, kerana memberikan maklumat palsu kepada Suruhanjaya Security berhubung dengan satu cadangan pada tahun 1996, dan bekas pengasas ABRA Dr. Wan Muhammad Hasni Wan Sulaiman kerana menggunakan satu skim untuk menipu pelabur. Antara rakan-rakannya yang melarikan diri ke luar negara ialah Dr. Abdul Rahim Gaus, Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang, dan Nasaruddin Jalil, setiausaha politiknya. Dalam pendedahannya yang tersiar di semua media Malaysia, Murad memberitahu bahawa Anwar telah mengarahkan supaya Bank Negara menyerahkan pengurusan Rizab Bank Negara Malaysia sebanyak 50 bilion ringgit dan dana kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada sebuah organisasi pemikir barat yang berpusat di Washington. Aktiviti beliau nak melaksanakan satu gagasan besar seperti beliau dengan partai politik, tentu pakai duit banyak. Kemudian dengan aktiviti bersih, aktiviti dataran, occupy dataran, itu pakai duit tu. Budak-budak tu bukan ada duit. Jadi saya fikir mesti ada sumber kewangan daripada luar. Mesti. Kita tidak tahu kontak dia dengan pihak-pihak lain, contohnya networking Zionis, Amerika, kan? Ini kita tahu kemudian. Itu dalam siasatan saya terhadap networking ini, maka saya diberitahu begitu. Saya percayalah dalam soal connection Anwar di dalam pelbagai bidang dan lapangan begitu, kan? Benda itu lebih lama daripada itu. Organisasi itu ialah Asia Pacific Policy Center, APPC, yang diketuai oleh Douglas H. Paul, bekas pegawai kanan Majlis Keselamatan Negara Amerika Syarikat, yang juga dipertanggungjawabkan untuk membantu imej Anwar di Amerika Syarikat dan Eropah. Bagaimanapun, kata Murad, nasib baik arahan Anwar supaya dana-dana tersebut diuruskan oleh APPC tidak dijalankan. 3 bilion ringgit itu adalah kekuatan yang ada pada Anwar dalam masa beliau menjalankan gerakan untuk merampas kuasa dari Dr. Mahathir. Penyiasatan kami mendapati walaupun perkara ini telah menjadi open secret di Kuala Lumpur, tetapi Mahathir tidak mengetahuinya. Saya percaya Tun Mahathir dia hendakkan Anwar jadi Perdana Menteri.
saya percaya kan. Sebab kalau Anwar menjadi Perdana Menteri di luar persoalan integriti ni tadi, memang selayaknya, sebab arus perkembangan Islam agak kuat. Jadi kena ada leader yang mewakili, yang maknanya imej Islam di samping keupayaan dalam bidang-bidang keilmuan dan pengurusan negara. Tun Mahathir melatih Anwar lama gitu. Ya, apabila dia dipecat, sudah tentu tidak mudah semua orang boleh menerimanya, ya, dan termasuk saya begitu. Kemudian bila saya selidik ya daripada sumber-sumber dalaman bahawa Tun Mahathir maknanya bila laporan intelijen datang pada dia, dia tidak mudah menerima. Tak silap saya, dia makan masa berbulan-bulan untuk menerima begitu ya. Jadi makna Tun Mahathir seorang yang teliti dan hati-hati begitu ya. Kemudian saya explore lagi, cari maklumat lagi kan begitu, bahawa selepas saya mengetahui soal integriti Anwar ini, bahawa pendirian Dr. Mahathir itu untuk memecat Anwar adalah betul untuk kepentingan keselamatan negara dan umat Islam di Malaysia begitu. Agenda dia apa dia? Untuk menumbang kerajaan satu. Maka perlu dibekalkan dengan dana yang cukup. Dana yang cukup seperti yang kita maklum tak ada terhad. Jadi maka kita kena fahamlah dari mana wang ini akan berapa milenial Melayu atau berapa milenial Malaysia nak bagi duit kepada gerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu wang ini dari asing, daripada dana asing, sebab termaktub di dalam Building Moderate Muslim Network. Dia kata akan bagi sumbangan. So daripada mana? Mahathir juga tidak mengetahui bahawa Petronas juga menjadi punca kewangan kepada Anwar. Dengan mempunyai rakan rapatnya di Petronas, Anwar mendapat faedah dari jualan minyak di bawah harga pasaran. Pada mulanya secara kecilan supaya tidak disedari, tetapi akhirnya dalam skala yang lebih besar. Kegiatan menjual harga minyak di bawah harga pasaran semakin menjadi dan pihak perisikan mendapat maklumat bahawa Petronas menyalurkan kewangan untuk penyokong-penyokong Anwar di dalam dan luar negara. Penetapan harga di bawah harga pasaran itu adalah merupakan komplot paling bijak yang dilakukan oleh kedua-dua orang bekas pelajar MCKK. Kroni-kroni Anwar mendapat kontrak besar dari Petronas bernilai berjuta-juta pound. Maka tidak hairanlah jika Anwar mempunyai ramai simpatisan di Petronas. Sementara itu, pihak Saudi membiayai Anwar secara langsung dan melalui pihak ketiga seperti universiti, NGO dan bank yang mempunyai hubungan dengan seseorang yang dipercayai akan menjadi Menteri Kewangan. Sebagai contoh, Institut Kajian Dasar atau ringkasnya IKD. Buku-buku IKD ini memang jelas disebut disponsor oleh Konrad Adenauer Stiftung, yang dulu ada beberapa program mereka oleh Frederick Neumann. Dua-dua ni adalah organisasi yayasan daripada Jerman untuk tujuan pemurtadan. Mereka telah memberi sejumlah duit pada masa pilihan raya kecil Pemerintah Poh bila Datuk Seri Wan Azizah ini, Datuk Seri Anwar dia orang bagi. Itu mungkin kecil. Tetapi dengan melihat kembali dua perkara. Satu, Foundation for the Future, 3/4 dana untuk aktiviti Foundation for the Future disebut dalam orang putih ni, dia terbuka, dia tak sembunyi sorak-sorak macam kita ni dapat duit daripada luar negeri tersenyap tak mahu sebut kan. Mak Saleh ni dia jelas bahawa 2/3 daripada aktiviti daripada dana kerajaan Amerika. Beliau mempunyai beberapa kawan-kawan di bilioner daripada Saudi. Ada di kalangan bilioner itu pernah mendapat kontrak besar di Malaysia, pernah, dan sampai sekarang menjadi teman beliau. Saya agak sayalah bahawa selain daripada barat, maka beliau mendapat dana daripada Saudi. Seorang lelaki Arab Saudi yang paling kaya yang terlibat dengan Anwar ialah Saleh Abdullah Kamil, pengasas Bank Al-Barakah, sumber kewangan Islam yang paling besar di dunia. Anwar adalah penerima langsung pemberiannya sejak beliau bersama Abim lagi. Selepas dibebaskan dari tahanan, Anwar dilantik menjadi ahli lembaga pengarah Al-Barakah sehingga ke hari ini.
Ketika memegang jawatan Menteri Kewangan, Anwar menswastakan Bank Islam dengan menjual 2.8 juta saham kepada Joint Arab Malaysian Investment (JMI). Pemegang saham terbesar dalam JMI ialah Al-Barakah dan Saleh Kamil, manakala selebihnya dipegang oleh Kamarudin Jaafar. Anwar untuk sekian lamanya menerima bayaran perundingan kerana memperkenalkan syarikat-syarikat asing kepada Al-Barakah dan lain-lain perusahaan Arab. Beliau mendapat 25 juta dari Hong Kong firm Pearl Oriental untuk mendapat pelaburan dari Al-Barakah. Selain dari itu, Institut Pemikiran Islam Antarabangsa IPIA yang merupakan projek pertama Anwar di Amerika Syarikat juga menjadi saliran bantuan kewangan kepada kumpulan dan perusahaan yang dikawal Anwar menerusi proksi-proksinya. Amerika dalam persaingan dengan tanah besar negeri China, dihendakkan orang-orang tokoh-tokoh baik di Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura kan. Orang-orang yang dengar cakap Amerika. Ini sangat penting sebab bagi mereka Malaysia penting dalam konteks Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Dia memerlukan orang dia. Dan orang dia tu juga perlukan yang sana kerana ya pemimpin yang punya masalah berat ya, begitu ya. Masalah mahkamah, masalah segala macam kan begitu ya. Perlukan bantuan Amerika. Beliau dianggarkan menerima 30 juta pound bagi penubuhan institut itu dengan pembiayaannya diusahakan oleh Ahmad Al-Haj Totonji, rakyat Iran, dan Dr. Abdul Hamid Al-Sulaiman yang kemudiannya dilantik menjadi Rektor 2 UIA. Kami percaya Arab Saudi telah mengajar Anwar bukan sahaja tentang nilai syarikat-syarikat yang digunakan sebagai front, juga cara berunding dengan bank-bank yang dipercayai untuk menjaga akaun-akaunnya. Maka itu tidak hairanlah Anwar dapat meneruskan gaya hidup lamanya di dalam luar negara selepas kejatuhannya pada tahun 2004. Tempoh Anwar berada dalam kerajaan boleh disifatkan sebagai gabungan antara kronisme dan Islam radikal.